ketauhidan yang sempurna. Apakah yang dikatakan dengan tauhid? Ha, maka tauhid itu adalah dia mengesakan Allah tanpa mensyirikkan Allah. Iktikadnya, pegangannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Itulah perjalanan ma'rifatullah, iaitu perjalanan kita, salikkan kita untuk kita berjalan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahawa kita semua ini pernah bertemu Allah, iaitu di alam roh. Dan akhirnya kita akan bertemu Allah kembali di alam akhirat. Kita akan melihat untuk dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hakim, al-hakim, yang akan mengadili dengan dayanya yang akan menghisap, al-hasib, segala apa yang kita lakukan di atas dunia ini. Maka wahai para perindu Allah, jangan beribadah untuk mencapai zat, kasyaf, karamah dan lain-lainnya. Ada orang dia beribadah nak capai kepada zuk. Dia nak rasa. Apa pun ijazah amalan dia nak. Aku nak sampai pada zauk. Aku nak sehingga sampai kepada kasyaf. Dapat sesuatu keistimewaan. Contohnya kasyaf ni, kasyaf-kasyaf terbuka lah orang kata. Kasyaf-kasyaf terbuka ni, maksudnya contohnya dia ada dapat satu kelebihan. Mengubati orang sakit, contohlah kan. Orang tu buta, okey dia pegang dia mata, boleh celik. Contoh, ini sebagai satu contoh. Mendapat karamah. Contoh dapat berjalan atas air. Seperti mana yang kita tahu para alim ulama kita yang dulu-dulu tu ialah contohnya sebagai Tok Kenali. Itu memang kita tak boleh sangkallah ilmu dia. Yang mendapat karamah. Tapi berkata pengarang kitab jangan. Kerana apa? Ia akan menjadi hijab. Dia akan menjadi penghalang. Dan akhirnya kita ini tertipu dengan iblis laknatullah. Kita tertipu dengan syaitan. Kita tertipu dengan nafsu. Kita tertipu dengan diri kita sendiri. Apabila kita beribadah ini hanya untuk mendapatkan perkara selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka belajarlah kita ini, beribadahlah kita ini untuk cari apa? Hakikat tauhid itu. Ini tujuan pembelajaran. Untuk mencari wajah Tuhanmu. Wajah Allah di sebalik alam. Wajah Allah di dalam kenyataan diri kita sendiri. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Bukan wajah bermaksud wajah macam ni. Oh, maksudnya Allah ni ada muka, Ustazah. Tidak. Kenyataan Allah. Sifat tajallinya Allah. Dengan dia kata apa? Melalui renungan kepada diri ini dipanggil tafakur. Merenung. Ya Allah. Merenung. Ada perjalanannya, ada majlisnya, ada caranya, ada jalannya. Bukan main redah saja. Ada gurunya. Ada juga kadang-kadang sanadnya. Sesungguhnya pada dirimu itu sudah nyata akan dirimu. Pada diri kita ini telah nyatanya sifat-sifat Allah. Tajalli sifat Allah. Siapa yang mengikuti bersama-sama dengan saya hari itu, yang kita belajar tentang apa awan-awan. Itu dia lah. Apa tajuk dia? Saya pun dah lupa lah. Saya ada buat satu kuliah tu kan. Apa tajuknya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak ingat saya. Itulah dia. Kita nak mengetahui akan kedudukan diri kita. Di dalam diri kita ini ada sifat tajalli Allah. Nanti kalau siapa yang berminat, saya akan buat lagi kelas tu. Daripada sini sampai ke atas je, sifat tajalli Allah itu semua ada. Kita je yang tidak tahu bahawa kita ini mana mungkin dapat bersatu dengan Allah. Tidak boleh bersatu. Tetapi kita ada dikatakan kenyataan Allah di dalam diri kita. Maka renunglah dirimu. Apabila engkau ingin mengenali Tuhanmu, maka engkau akan kenal siapa dirimu. Bila kita kenal diri kita ini, kita kenal siapa Tuhan kita. Kita tak sombong dah. Kita tak bongkak, kita tak ego, kita tak salahkan orang, kita tak mengata orang, kita tak bercari pasal dengan orang. Ini maksudnya. Maka jadilah seperti mata lebah. Mata yang sentiasa mencari pada kebaikan. Jangan kau jadi seperti mata lalat yang sentiasa mencari keburukan. Ini
Apa orang kata falsafah ni. Kan mata yang sentiasa membicarakan tentang kebaikan. Beribadahlah dengan muraqabah, yakni mengintai wajahnya. Wajah siapa? Wajah Allah. Muraqabah, kedekatan, keakraban dengan untuk mengintai wajah Allah sehingga kamu temuinya. Ini kena ada satu perjalanan. Hidup kita ini untuk mencari dan juga mengenalkan siapakah Allah di sebalik diri kita, di sebalik alam ini. Kita itu tujuan hidup kita. Di mana Allah kata tidak aku menjadikan jin dan manusia melainkan hanya untuk menjadi khalifahku. Memperkenalkan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kenalkan diri kita. Ni sibuk sibuk nak kenalkan diri. Kenalkanlah saya. Kita bukan membicarakan untuk memperkenalkan diri, kita nak memperkenalkan siapakah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kamu tetap hamba yang lalai. Apabila kamu tidak menemui wajahnya, kita tetap hamba yang lalai. Kita tetap ibadah kita hanya pada rupa zahir tetapi tidak pada rupa batin. Zahir je berzikir, zahir je mengaji, zahir saja solat, zahir je. Tetapi batin kita ini tidak sampai kepada ma'rifatullah kepada Allah. Hati kita ini, sebab tu Allah kata aku tidak ingin memandang wajahmu, yang aku ingin pandang adalah hati. Hati inilah sudut pandangan Allah. Batiniah, rohaniah inilah yang akan kembali kepada Allah. Diri kita ini, tubuh badan kita ini ibarat seperti sarung. Ini sarung. Raga. Kadang-kadang ada orang pepatah dipanggil raga. Raga, tahu raga? Jiwa dan raga. Sebab tu cerita dia. Jiwa dan raga. Raga tu boleh bayangkan macam bakul. Raga, bakul kan? Mungkin ada yang anyam dengan buluh, mungkin ada yang anyam dengan mengkuang, mungkin ada anyam dengan plastik. Ini banyak bakul. Viral pula tu. Ada yang colour pink lah, ada colour hijau lah, bakul-bakul macam tu kan. Tetapi persoalannya, di sebalik bakul itu, kalau kita bawa bakul tu, nampak tak apa ada kat dalam? Tak nampak. Allah bukan nak pandang bakul tu. Yang dipanggil raga. Allah nak pandang di dalamnya itu. Intipati, insight dalamnya itu yang Allah ingin pandang. Maka engkau hanya akan menemui wajahnya. Wajah siapa? Tajalli sifat siapa? Kenyataan Allah itu dengan 99 asma' wal sifat. Dengan jelas tafakur. Ini kena bertafakur. Sehingga fana dirimu. Hingga hilang rasa diri ni. Ini ada satu perjalanan, ada satu cara, ada satu majlis yang perlu kita lakukan. Apabila fana dirimu dah tak rasa wujud diri, maka nyatalah Tuhan. Selagi tak fana diri, tak rasa Tuhan itu wujud. Selagi kita tak rasa kita ini, perbuatan kita ini bukan perbuatan kita, kita tak rasa Allah itu wujud. Kalau lagi mana kita rasa dengan memberi itu daya kita, kita tak rasa tentang wujudnya Allah. Selagi mana kita rasa kita belajar, kita mampu bagi faham, bukan Allah bagi faham, jawapannya kita tak sampai pada kenyataan wajah Allah. Kita ni belajar. Yang bagi faham siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah sifatnya? Melalui sifatnya Al-Alim yang maha mengetahui, Al-Hakim yang maha bijaksana. Maka kita ni bijak sebab mentajalikan sifat dia. Sebab tu ulama' kita bijak. Bukan sebab ulama' kita bijak. Tetapi dia sedang mentajalikan sifat kebijaksanaan Allah. Dia sedang menceritakan tentang Allah. Bila kita tanya, Ustaz, saya ada satu soalan. Dengan fasih dan faqih ni dia menjawab. Dengan ayatul Qurannya, firman Allah, ayat yang keberapa, hadis yang keberapa, dalil yang keberapa, semua dia boleh jawab. Bukan untuk menzahirkan akan kebijaksanaan dia sebenarnya. Dia bersifat la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dia sedang menzahirkan dengan amalnya, dengan waraknya, menzahirkan, mentajalikan sifat kebijaksanaan Allah. Sebab itulah kita dipanggil sebagai dah tak ada Rasulullah,
Pergilah kepada Khalifah Ar-Rasyidin. Dah tak ada Khalifah Ar-Rasyidin, rujuklah kepada ulil amri, orang yang bijaksana. Sehingga untuk menjalikan sifat itu, ini dipanggil perjalanan apa? Kalau nak lebih pantas, pergi suluk. Sebab tu kita ada latihan apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu nak ajar diri fana tu. La, tidak. Yang ada illallah, hanya Allah. Tidak ada Allah saja, tidak ada la. Sebab tu kena goyang kepala ni. Tidak. Bukan saja-saja buat cenya-cenya, tak. Memang saja Zaza buat cenya-cenya, elak ngantuk. Bukan saja kita tengok pakcik tua-tua tu, kiai-kiai kat kampung kita tu, illallah, illallah, bukan saja. Bukan dia ngantuk pun, tak. Dia tengah pasakkan kalimah Allah dalam hati dia. La ilah illallah, la ilah illallah. Dia duk hentak ni, hentak. Palukan kalimah Allah tu masuk dalam hati. Allah, Allah. Sehingga kadang-kadang dikatakan tidak berbutir pada lisan dan huruf. Tu kita ada belajar minggu lepas. Kan? Tidak berputir. Turun naik nafas ni. Hu je. Sampai perkataan hu. Hu tu pun dah menzahirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dia ada satu perjalanan. Maka kita baru bermula perjalanan itu. Untuk apa? Membuka tirai-tirai yang selama ini memberi hijaban. Apa yang perlu kita buat? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ustazah boleh buat ke 7 kali ke 11 kali? Nak buat 7 pun boleh, buat 11 pun tak jadi masalah. Masa bila Ustazah nak buat, kita buat 7 kali sebelum tidur, 7 kali lepas subuh. Ada jadi masalah? Untuk siapa? Laqad ja'akum. Buka. Hanya pertolongan Allah sahaja. Surah At-Taubah. Banyak. Kat dalam grup tu saya ada masukkan banyak manfaat-manfaat dia. Baca, yakin. InsyaAllah, dan pastilah ada perubahan pada kehidupanmu, pada dirimu, pada keadaanmu. Pasti. Apa yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia. Kemudian ditambah lagi 70,000 kali kalimah la ilaha illallah. Update lah satu hari 100 ke 50 ke. Lah selama mana? Ikutlah 40 hari pun boleh, 400 hari pun tak jadi masalah. Tapi kita capai sehingga tahap 70,000 kali. Sebab tu kita buat grup. Tak payah ramai pun, ada berapa orang yang update. Yang ingin usaha. Kita nak Allah usaha pun tak ada, macam mana gaya? Kita nakkan sesuatu tetapi tidak ada usaha. Kita nak naik pangkat, kena usaha, iaitu bekerja sungguh-sungguh. Kita nak pandai, nak skor A, kena belajar study sungguh-sungguh. Tapi kita nak siapa ni? Nak Allah. Kita nak siapa ni? Pencipta kita. Kita nak rasa pun tak nak usaha. Wallahu alam. Apa-apa pun tepuk dada tanya. Tanyalah iman. Tak payah tanya selera. Tanya selera nak makan nasi goreng kampung. Lapar kat malam-malam ni Ustazah. Contoh. Tepuk dada. Adakah penulisan daripada karangan Walid ni dia kata apa? Benar ataupun tidak kenyataan yang dia kata apa? Dia kata kita ni beribadah ni, kita tengok sampai tak? Adakah hanya pada peringkat zahir? Atau dah sampai pada batin? Kita muhasabah diri kita sendiri. Kalau nak buat sungguh-sungguh. Sebab inilah satu perjalanan dia. Apa guna kalau kita belajar kitab tinggi-tinggi sekalipun tapi tak nak beramal, tak guna. Tak sampai. Walaupun tak dapat lama, dapat sekali pun cukup lah. Lalu sesungguhnya tiada sifat pada diri. Dengan ini kita dikatakan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada ya Allah. Tidak ada. Semuanya perbuatanmu ya Allah. Aku mampu berkata-kata ya Allah kerana Engkau ya Fattah membuka. Buka mulut. Engkau ya Barik yang mengatur. Engkau yang menyusun ya Kudus dengan sempurna kata-kata ini ya Allah. Engkaulah yang menyambungkan neuron-neuron otak ini ya Allah. Engkaulah yang melantunkan suara ini keluar ya Allah. Semua perbuatan Allah. Ada perbuatan kita? Tak ada satu pun.
Tidak ada satu. Semua tu perbuatan Allah. Adakah kita dapat merasai kenyataan Allah itu? Lama dah hidup. Contohnya kalau saya ni umur 25 tahun sekarang. Hmm. Lama hidup dah. Adakah dapat rasa Allah bersama dengan saya? Ataupun tak dapat rasa? Kalau dekat dunia berkata Walid, kalau kat dunia kita tak dapat rasa kebersamaan dengan Allah, macam mana kita nak pulangkan kerohanian kita nanti kembali pada Allah saat kita mati? Kalau waktu dekat dunia ni kita hantar anak kita pergi sekolah tapi kita tak pernah ajar dia jalan untuk balik rumah, rasa-rasa dia sesat tak? Sesat. Kalau kita selama ini tidak pernah mengajar anak atau sesiapa pun, kita hantar dia pergi overseas, pergi kat mana-mana, kita tanpa bagi tahu, mak dah pindah masuk rumah ni. Rasa-rasa sesat tak dia? Sesat. Begitulah kata Walid. Kalau saat kita hidup, kita masih lagi tidak boleh pulangkan kerohanian kita ini kepada Allah, bagaimana saat sakaratul maut kita nanti? Roh kita akan sesat. Meraba-raba, mencari-cari. Sebab waktu kita hidup, kita tak hantar dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak menafikan sifat diri kita dengan fana diri. Kita dok kenalkan diri kita. So dia akan menjadi meraban-raban, orang kata. Lost. Tak tahu. Nak hantar ni kerohanian ni milik Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia tidak tahu jalan pulang. Ini yang paling kita takut. Wa na'udzubillah min zalik. Maka sesiapa yang merasai memiliki sifat, maka mereka syirik kafir dan terjatuh dalam Qadariyah. Inilah golongan Qadariyah, Jabariyah. Golongan Qadariyah ni golongan apa? Kita cek sikit. Golongan Qadariyah ini, dia merasai, dia melakukan segala perbuatan di atas muka dunia ini tanpa campur tangan Allah. Ini golongan Qadariyah. Contohnya, kalau saya tak masak, awak tak makan dah bang. Itu ayat dia lah. Ini contoh. Kalau saya, contohnya biasa kita buat. Ceritakan pengalaman kejayaan anda. Kita tengoklah berapa banyak syirik dia boleh keluar. Inilah kalau saya lah tak ubah nasib saya kan. Anak-anak saya. Nampak tak? Biasa tak kita dengar perkataan itu? Takut-takut kita pun duk cakap. Itu dia panggil syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Maka dia akan jatuh pada golongan Qadariyah. Golongan Qadariyah ni dia rasa semuanya perbuatan dia tanpa bercampur tangan perbuatan Allah. Ini Qadariyah. Lagi satu golongan Jabariyah. Golongan Jabariyah ini adalah di mana dia mengambil daripada perkataan Jabbar. Jabbar ini paksa. Iaitu dia pula merasai bahawa segala-galanya perbuatan Allah pun jadi masalah. Walaupun hakikatnya kita tahu semua perbuatan itu perbuatan Allah. Contoh. Dia kata apa tau? Saya ni memang ditakdirkan jadi penagih dadah. Contohlah. Kenapa awak isap dadah? Sebab Allah takdirkan pada saya untuk saya isap dadah. Habis awak tak nak berubah? Sebab Allah tak ubah nasib saya. Ini golongan Jabariyah. Biasa tak kita dengar? Ada tak kita jumpa orang macam ni? Nampak? Ataupun dia nak menerima je. Kenapa awak tak kerja? Rezeki Allah bagi. Ingat apa? Kita ni Rabiatul Adawiyah. Rabiatul Adawiyah dia beramal kan. Keluar ada makanan. Kita jangan mimpi lagi tahu. Belum sampai. Maka jangan jadi golongan ini. Golongan Qadariyah ataupun golongan Jabariyah. Di mana kadang-kadang kita tahu. Kita tahu zikrullah itu adalah makanan. Tapi kita buat apa? Makanan ada kat dapur, kerja berzikir. Tak kenyang-kenyang, salahkan Allah. Kata zikir ni kenyang. Maknanya belum sampai lagi. Sebab tu Allah sediakan makanan. Nanti kalau dah tak ada makanan langsung, barulah zikrullah itu menjadi makanan bagi orang-orang ahli sufi. Barulah dia menjadi makanan. Hari ni ada makanan, makanlah. Apa yang tak nak makan, masalah? Pelik sungguh manusia ini. Makanan terhidang tapi tak boleh makan pasal diet. Aduh. Sedih. Hidang lemang, rendang, apa lagi? Spaghetti, carbonara, cheese bolognese. Boleh makan tak boleh? Diet. Allahu Akbar. Baik tak ya hidang? Pelik tak? Ada orang nak makan tapi tak boleh.
Sebab apa? Tak mampu nak beli. Allahu Akbar. Dia teringin sangat nak makan tapi dia tak mampu nak beli. Tapi hari ni orang mampu malah terhidang tetapi tidak mahu makan. Masya Allah. Pelik umat manusia. Pelik sungguh. Sedih kadang-kadang. Maka kita renunglah. Maka apa yang ada pada diri kita hanya per tu adalah diperlakukan oleh Allah. Kita ni hari ni, contoh kita mampu berkata-kata. Kita mampu berkata-kata. Maknanya perkataan itu ada sesuatu tempat yang kita gantung. Tetapi Allah adalah mengeluarkan perkataan. Allah berkata-kata. Tu sampai macam tu lah nak belajar dia. Pening tak? Pening. Saya pun pening tak? Tapi saya sampaikan je lah. Harap faham lah. Allah ini dia berkata. Kita berkata-kata. Maknanya kita masih lagi bergantung kepada sesuatu untuk kita berkata-kata. Kita masih lagi bergantung kepada sesuatu untuk melakukan sesuatu perkara. Tetapi Allah tak perlukan siapa-siapa. Ini sifat Allah yang sempurna. Al-Qudus. Sempurna bagi Allah. Maka kita lihat, iaitu diperlihatkan. Kita ni diperlihatkan. Bukan kita mampu melihat. Makna bergantung. Kita tak boleh. Diperlihatkan itu dengan daya apa? Ada orang ada mata. Kalau kita tengok hari ni, isu sahabat kita tu, iaitu Puan Masha. Masha apa nama dia kan? Yang dia operation mata tu kan? Siapa nama dia tak? Saya pun tak ingat lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kata macam, tapi dia macam buka mata, tapi dia kata saya buta. Pasal nak? Ada viral dekat TikTok tu kan? Tapi dia kata ini semua gurauan Allah. Ini semua permainan Allah. Dia sangat meraihkan. Saya terima hadiah Allah ini. Kan dia cakap. Dia bercakap tu Masya Allah. Senyum je. Macam orang tak ada masalah. Lepas tu dia bercakap tu macam dia nampak. Sehingga orang tanya dia, betul ke awak ni tak nampak? Dia kata betul. Memang betul. Adakah mata dia yang terbuka itu mampu melihat? Kenapa hari ni kita mampu melihat? Kerana kita diperlihatkan oleh Allah dengan dayanya Al-Basir. Al-Basiran. Itu daya penglihatan. Maha melihat. Pergi dekat pakar mata dunia. Jangan pergi pakar mata Malaysia. Dunia. Jumpa pakar mata dunia, kita tanya dia. Saya nak tanya doktor. Boleh tak tunjukkan saya manakah daya penglihatan saya? Dia boleh jawab? Saya boleh jawab? Dia hanya boleh cakap tentang kornea lah, bla bla bla. Tapi daya penglihatan dia tak boleh cerita. Jumpalah pakar telinga. Ada orang ramai ada telinga tetapi dia pekak. Dia tak mendengar tapi dia ada telinga. Kita pun bercakap sungguh-sungguh ke dia. Lala dia buat bodoh. Rupanya pekak. Kan? Kita pula kata, sombong betul orang ni. Rupanya orang tu tak tahu. Rupanya pekak. Tapi kita nampak dia ada telinga. Yang dia tidak ada daya pendengaran. Daya pendengaran itu datangnya daripada siapa? Sifat Allah Al-Sami' yang maha mendengar. Jumpa pakar telinga. Pakar telinga tanya dia, mana daya pendengaran? Dia boleh bagi? Tak boleh. Dia boleh masukkan tak daya pendengaran pada kita? Tak boleh. Dan kita dipersuarakan. Diperilmukan. Ilmu ini bukan milik kita. Macam mana kita nak susun neuron-neuron otak kita? Imagine betapa dalam otak kita ni dia ada berapa banyak almari tau. Library ni kita panggil. Auto. Sekarang kita tengah cerita. Nak tengok auto tak? Auto otak kita ni. Nak tengok kita diperilmukan. Okey, sekarang saya cakap. Kita sedang belajar ilmu makrifat. Satu je. Tolong jangan bayangkan gajah. Jangan bayangkan gajah. Gajah tu pula colour pink. Jangan bayangkan. So saya nak tanya. Siapa yang dalam kepala otak dia sekarang tengah fikir gajah warna pink? Saya. Nampak tak? The powerful of mind. Sedangkan kita sedang membicarakan tentang ilmu tasawuf, ilmu tafakur. Betapa with the split minute and second, auto keluar terus.
Walaupun perkataan pertama saya kata jangan bayangkan gajah. Boleh tak kita kata jangan bayangkan gajah? Tak boleh. Boleh tak kita buat kat sini? Tak boleh. Sebab ini semua diperilmukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dipanggil kubah. Ni 4 ni. Siapa yang belajar dengan saya hari tu dia tahu. Ni saya cerita pasal kubah. Ini jangan main-main jangan ketuk kepala orang Tambah-tambah kepala anak. Jangan sekali-kali. InsyaAllah tak bijak anak kita. Jangan sekali-kali guna kepala. Start daripada sini sampai atas, jangan kita pukul orang. Start daripada dada ke atas. Ini semua sifat Allah. Jangan sekali-kali. Sebab itu Nabi kita kata anak umur 7 tahun sebab di mana? Kaki. Jangan sekali-kali lempang muka orang. Kalau kita ada anak marah sangat, kita pang muka dia. Jangan. Ini semua wajah Allah. Kenyataan Allah ni. Perasan tak? Kalau saya tanya satu soalan yang kita semua susah nak jawab, kita berkerut. Kalau nak bagi faham berkerut. Sebab apa? Sini dia power. Power of mind untuk fikir. Tu berkerut sini. Jangan sekali-kali main sini. Sebab itu kita sujud ni, sini tempat dia ni. Nampak? Bayangkan otak kita diperilmukan oleh Allah tu. With the split second, terus dia keluar. Itu cerita pasal gajah. Ustazah tak ada bab lain ke? Gajah. Okey, sekarang kita cerita jangan fikir makan mi goreng. Mi goreng tu pula pedas. Warna hitam. Lepas tu dia agak masin sikit lah. Rasa tak sekarang? Saya kata jangan. Nampak tak? Itu semua daya siapa? Kebesaran siapa? Sebab tu Allah kata di dalam dirimu itu ada kenyataan aku yang bijaksana. Maka kau keluarkanlah untuk menzahirkan kenyataan aku. Allah cipta kita bukan sia-sia. Allah ciptakan kita untuk menjadi umat dan hamba yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada visi, ada misi yang tepat. Bukan tak apa Ustazah, mati-mati juga lantak pi lah nak mati. Tak boleh. Kena ada visi. Sebab Allah dah kurniakan kepada kita semua itu. Adakah selama ini kita rasa? Tak rasa. Tak rasa pun. Okay, kita test lagi satu sense. Nak rasa. Bayangkan. Ini saya suruh bayangkan. Tadi saya kata jangan. Ni saya suruh bayang. Bayangkan dekat setiap tangan kita hari ni ada buah oren. Lalu kita kupas buah oren tu satu demi satu. Terpecik keluar. Kadang-kadang bila kita kupas kan, dia terkeluar air dia tu kan. Terkena mata kita. Mak, air pedih ha. Bila kita kupas tu ada satu bau sangkis tu. Masya Allah. Kita kupas satu demi satu. Selesai dia kita kupas tu, kita kopek. Kan dia ada bentuk-bentuk tu kan. Ada 8. Orang kata 8 sasa tu. Kita pun kopek buka. Lalu kita tarik satu. Kita masuk kat dalam mulut kita. Kita gigit. Lepas tu kita telan. Kita kunyah dia. Masya Allah. Manisnya limau ni. Dapat rasa tak? Ada tak dapat rasa limau? Sekarang saya nak tanya. Limau tu ada ke tak ada? Nampak tak bagaimana kenyataan Allah itu dalam diri kita? Selama ni kita rasa, baik tak Allah? Baik sangat. Tengok orang hantar durian, Masya Allah. Lalu je dekat kita punya wall. Meleleh rasa durian. Nampak? Inilah kenyataan Allah. Selama ini ada Allah dengan kita, tetapi kita tidak rasa. Kita hanya akan minta Allah. Kita hanya akan nak akrab apa? Kita nak muraqabah dengan Allah ni saat bila selalu? Bila kita ada masalah. Betul tak? Bila kita ada ujian masa tu lah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Tapi bila kita ditimpa nikmat, ada tak ya Allah? Tak ada. Bila kita ada masalah, barulah kita datang. Ya Allah, tolonglah Allah. Tolonglah. Tapi bila kita tidak ditimpa dengan ujian, Allah itu kita letak di mana? Lalu,
dikatakan kita ni diperiradahkan dan diperhidupkan sekadar mana had dan masa yang dikehendaki dengan sifat Ar-Rahman Allah. Ni dalam tajuk Ar-Rahman. Maha pengasih Allah. Maha pemurahnya Allah. Tengok nak kupas satu ni pun, satu helai muka surat ni pun, Masya Allah, berpoloh-poloh dia. Macam-macam kita rasa, gajah lah. Kemudian kita rasa apa lagi? Rasa masam lah. Mi yang Mi pedas semua kita goreng. rasa. Mi goreng pedas Okey, kita siapa tu, Kak Heliana Oh, dia Ya. wujud tang makannya. Okey, kita jumpa di Mabul. InsyaAllah. Kan? Maka kefakiran itu adalah tauhid hakikatnya. Merasai diri fakir. Bila kita jumpa orang yang berilmu daripada kita, jangan kita anggap kita ada ilmu. Kita jumpa guru kita, kita fakirkan diri kita bahawa kita tidak ada punya ilmu. Bila kita jumpa orang yang kurang bijak daripada kita, kita rasa kita ni bukan orang berilmu. Tetapi kita ingin memberitahu, menyampaikan sesuatu kepada dia. Bila kita jumpa orang yang lebih kuat daripada kita, kita lemahkan diri kita. Bila kita dalam keadaan lemah, kita ingin bantuan orang yang kuat di sisi kita. Itulah yang dikatakan dengan tauhid. Bila mana ada keadaan yang selain daripada Allah, tujuan hidupnya, risau-risau ia akan menjadi kepada belitan nafsu. Dan risau-risau ianya adalah orang kata gangguan jin dan iblis.